Beep, 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 beep. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Tina. Okey, saya nak terangkan dengan you all. Saya tak nak you all confused, ya. Okey, dengan produk yang sama. Saya tak nak you all confused. Okey, ini adalah kotak baru, ya. Ini adalah kotak sebelum ni. Okey, ini adalah kotak sebelum ni. Ini dua sama, ya. Isi, berat, rasa semua sama. Hanya kotak je yang berbeza. Kenapa kita nak kotak macam ni? Agar jimat pos boleh letak lebih sikit. Itu je. Sama, ya. Walaupun ini kotak dia macam ni dengan ini kotak dia macam ni, tapi isi dia sama. Okey, kopi yang sama. Color pun sama kan. So saya tak nak buat orang confuse. Tak nak nanti ada orang nak beli baru, ada orang yang tak nak beli lama. Sebenarnya sama je, baru dengan lama sama. Hanya kotak je yang baru. Faham tak? Tapi kopi yang dekat dalam tu sama je. Okey? Itu saja untuk kopi Gadis Gorgeous. Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okey, kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi ikut korang lah nak panggil mana yang selesa. Okey, kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing lah. Alright. Seperti yang kau boleh tengok, rambut dah potong. Tapi itulah kedai yang aku biasa potong ni. Dah agak lama tak buka, ada dua kat area rumah aku ni. Ada dua yang biasa pergi dan dua-dua ni dah agak lama tutup. Aku tak tahulah, tak boleh nak bayar sewa ke apa bagi, aku tak pastilah. So ni gunting tempat lain mahal sikit. Mesti area sini RM10 kan. So tempat lain dah mahal sikit lah. Right. Okay, kita terus benda-benda nak di sembangkan. Okay, ini pasal QR code My Sejahtera. Akhirnya Grab hantar notifikasi. Tu hari ada yang komen tanya, kalau benda ni wajib, kenapa Grab tak hantar notification? Tapi dia lambat lah. Berapa hari lambat tu? Ke kat seminggu lambat? Aku tak pastilah. Tapi yang Grab punya ni, dalam tu kalau kau baca dalam notification dia tu, bukan saja QR code tu kena letak. Okay, dia kata letak juga buku untuk orang yang lah hotel-hotel yang mana tak ada benda tu kan. Nak kena tulis apa bagai. Tak payah pula nak kena letak buku berbagai. So macam kat mana nak letak buku tu? Kalau kereta aku kan, mana nak letak buku? Betul tak? Mana nak letak buku tu? Aku rasa QR code tu pun dah macam okey kot kan, sebab banyak naik yang muda-muda kan, naik Grab kan. Ya ada yang otai-otai. Naik yang otai-otai kebiasaannya anak order kan, orang lain order kan. Kebiasaannya lah. Tapi kalau kau pakai smartphone, okey macam ni, walaupun tanpa. So ada yang komen, kalau orang yang luar negara yang tak ada My Sejahtera macam mana? Okey, yang tak ada My Sejahtera, dia mesti pakai smartphone. Mesti babe. Mesti pakai smartphone dan mesti ada Facebook. Aku tak tahu. Setakat ni yang otak-otak yang aku jumpa paling tak dia ada Facebook. Dia ada Facebook, dia ada WhatsApp. Kebiasaannya paling tidak Twitter je kurang sikit otak-otak ni. Tapi kalau otak-otak ni kebiasaannya WhatsApp dengan Facebook adalah. Ni kita cerita yang ada, okey? Katalah yang orang luar negara ni apa yang jenis tak ada My Sejahtera, yang luar negara kan, yang tak ada Bangla ke apa, dia tak ada My Sejahtera. Scan pakai inilah Facebook. Kan? Scan pakai Facebook. Buka Facebook tu, dekat search tu ada, dekat bahagian tepi tu. Tekan datang tu. So nanti dia keluar kamera dan dia scan. Okey, walaupun orang luar negara, dia mesti ada Facebook. Pakai Facebook, settle, senang. Kan. Okay. Lepas tu ni pasal ni Grab benefit. Wah, Grab ujung-ujung tahun ni ada bagi hadiah ni.
Year end shock giveaways. Bukan shock sendiri Shock giveaway. Okey, ni bermula daripada 3 Disember. So ini berapa bulan? Besok lah bermulanya. Okey, besok sehingga 22 Disember. Okey, sebelum Christmas. Dia akan bagi ni lah, RM50 worth. Dia macam voucher lah kan. Bila kita redeem dekat Grab Benefit. Okay, tapi yang dapatnya, cara dia pilih pemenang ialah orang yang ke-10 redeem. Okay, sama ada driver atau rider GrabFood. Okay, orang yang ke-10 redeem reward tu, yang tu yang akan dapat RM50. So ada 1,700 hadiah lah nak bagi. Aku tak tahu 1,700 tu kali 50 ke apa, aku tak pasti. Yang tu kau bacalah dia punya terma dan syarat dia tu. Dia mesti ada terma dan syarat kan. Kalau tidak susah juga. Tu bacalah terma dan syarat tu. Aku malah nak bacakan untuk korang. So aku jarang je claim tapi jarang kan, teragak. Yang baru ni dia bagi yang pergi ke apa nama ni, yang kat Shell tu kan. Tekan tu beli Nescafe, beli apa, berapa harga dia kan. Ada kan. Tu pun aku letak. Yang tu pun jarang juga. Kadang kau pergi tu kau tak teragak kan. Kadang kau pergi tu dan kau letak kau nak isi minyak je. Jarang nak beli benda-benda lain kan. Yelah, dia sebab musim-musim pink sendu ni memang pergi isi minyak. Kalau macam sebelum ni kau tak sendu, memang makan lah, beli air semua mesti package. Sekali package lah tu, sekali jalan. Kencing, berak, solat, semua sekali. Semua sekali jalan. Tapi dah musim-musim penyakit ni, kau memang pergi untuk isi minyak je. Tak teragak nak beli benda lain. Walaupun kau dah bagi, boleh claim tu dapat harga dia lain sikit kan. Tak teragak. Okay. Okay, lepas tu itulah tu pasal Grab dekat Malaysia. Okay, ni sebelum tertinggal. Okay, ni pasal satu artikel lagi ni pasal kita punya ni rider-rider GrabFood, terutamanya mungkin juga Foodpanda. Okay, katanya korang kalau masa hujan ke apa, kalau boleh order je kan. Order je, diorang akan hantar. Sebab kebanyakan pelanggan, terutamanya aku ya, aku tak adalah selalu sangat order. Antaranya aku time hujan pun jadi kesian nak order. Alamak, kesiannya hujan kan. Nak order korang besar-besar. Kalau jenis aku sanggup tunggu lepas hujan aku order. Tapi katanya so kebanyakan dari rider GrabFood ni katanya kalau boleh jangan berhenti order time hujan ni, order je. Dia orang akan hantar. Yelah, sekarang ni petang kan. Ya, petang, musim utamanya petang lah. Petang tu dah hujan. So sebab time petang tu yang peak kan. So dia kata kebanyakan rintihan rider-rider GrabFood ni order saja, dia orang akan hantar. Memanglah hujan. Itulah kita nak kesian dekat dia orang ni. Yelah, boleh dua kesian lah. Okay, kalau kata satu kesian yang pertama tu sebab hujan. Okay, kalau kata kau kesian kat dia orang sebab ni, okay lah, tak payah order lah. Tapi kalau kata nak kesian daripada segi income, order jugalah. Dia orang akan hantar kan. Tapi aku lebih kesian sebab yang dalam artikel ni katanya ramai pelanggan yang risau keselamatan rider GrabFood Foodpanda ni. Ramai orang pelanggan pula risau. Macam aku tak ada risau sangat. Aku macam kesian. Hujan kot, orang tu dah basah lencun. Lepas tu ya, kadang makanan kau pun takut ni juga kan. Payah babe. So kalau aku ke arah kesian yang tu lah, hujan. So kalau korang yang mana tak apa, hujan pun ni dia orang punya duit, aku nak order juga, aku nak tolong dia orang, aku nak bagi tip. Contoh kata mana nak order juga time hujan tu, bagi tip ke bagai lah kan. Tu je lah cara je nak tolong. Sama ada tak order time hujan ataupun order juga time hujan tapi bagi tip. Tapi permintaan rider-rider ni semua, walaupun hujan, order je, dia orang akan hantar. Alright, lepas tu ni kita beralih pula kepada ni berita ni dah agak lama ni. Pasal Grab, dia bukan saja syarikat pengangkutan, malah dia lebih daripada tu. Yelah, dia dah ada GrabMart, dia dah ada GrabFood kan. Lepas tu yelah, dia besarkan modus operandi dia bila dia dah merge dengan dah gabung dengan Uber kan. Lepas tu kena pula apa nama ni, lepas ni nak gabung pula dengan Gojek. So ni benda-benda ulang-ulang je ni.
So yang ni dia ada tambah sikit lah. So kan macam sebelum ni ada katanya dia nak yuran 3% untuk penggunaan app. Yang ni untuk pengguna lah, untuk passenger. Okay, guna walaupun dah ada 3% tu, tapi fare mungkin tak mahal. Fare mungkin aku tak tahulah dia kira macam mana algoritma dia. Dia dah meeting macam tu pula. So walaupun dah kena 3% tu, harga tak naik, harga masih samalah katanya. Okay, ni Grab. Ni aku rasa untuk kita semua kot. Okay, lepas tu satu lagi ni Grab Indonesia. Dia ada ni tu, apa nama ni, kenderaan elektrik untuk Grab Indonesia. Aku tak tahu. Yang aku nampak gambar motor, aku tak pasti kereta. Grab kat sana dah buat. So dia nak kuatkan lagi ekosistem dia. Asal benda-benda best Grab ni banyak jadi kat luar tu? Betul tak? Jadi dekat Indonesia, Singapura, Vietnam. Yang ada kad bank tu tak silap aku Vietnam ke Filipina aku tak ingat kan. Dah dekat tu kan. Aku dah pernah buat video sebelum ni kan. Banyak tu yang kita kat Malaysia ada apa je. So ni aku tak ingat aku dah pernah cakap ke belum. Grab Singapura dah lulus jadi bank tau. So yang tu aku tak tahu lah kat Malaysia macam mana cerita. Tapi dekat Singapura Grab dah memang jadi bank, babe. Dia dah lulus, dia dah dapat lesen jadi bank. Gila bagus kan. So banyak benda best jadi dekat kawan kita, dekat sekitar kita lah. Kat kita jarang sangat nak jadi benda-benda best ni. Okay, tak apa. Alright, lepas tu ni okay, kita beralih pada Uber pula. Tapi ni Uber dekat India. Okay, Uber kat India dia dah hadkan waktu driver tu drive kan, memandu, dan juga harga search. So search tu tak tinggi sangat. So yang ni pun artikel ni lebih kurang macam yang sebelum ni. Tapi yang waktu hadkan waktu memandu ni, yang ni macam Uber, babe. Macam Uber, macam Grab kan. Kalau kau rasa macam aku dulu, biasa yang aku kena Uber lah. Masa sebab dulu time zaman kaki main airport kan, kau queue je kat airport tu, kau dah queue berapa belas jam. Yalah, kau banyak aktiviti kau tidur. Yalah, tak tidur lepak. Bila ada member queue kat airport, lepak lah kan. Bila tak ada member, tidur. So kau drive tu berapa lama je. Tapi sampai Grab hantar Grab lah time tu, Uber sampai hantar notification lah, kau ni dah drive lama sangat. So kau punya tu kena off, kena rehat lah at least berapa jam. Kau dah lepas berapa jam tu baru boleh on balik. Lepas 4 jam ke lepas 5 jam, macam tu lebih kurang. Yang tu Uber. Yang Grab punya dia ada bagi juga, pun sama juga penyakit dia, kau kat kaki main airport. Tapi yang Grab hantar tu tak kerap. Dia aku tak tahu. Yang macam aku pernah juga dapat sekali je. Sebabnya tu memang aku drive lama. Yang tu bukan aku dapat trip airport je. Aku dah merata pergi yang benda semua. Dan last tu aku dapat trip airport dan dia hantar notification tu. Aku ingat, alamak, dah lah baru sampai airport masa tu. Ingat tak boleh queue lah, tapi boleh queue. Yelah, sebab kau queue kat airport kau sempat rehat benda semua kan. So yang Grab punya aku tak pasti dia freeze ke tak account kau bila dia hantar notification tu. Kau dah drive lama sangat, dia boleh detect kan kau dah on berapa lama kan. Bila kau dah on lama sangat tu, aku tak tahu dia bagi pause kejap ke untuk kau kau rehat ke apa, aku tak pasti. Yang Grab punya aku tak pasti. Kod mana yang ada kena ke apa, cuba share sikit, aku nak tengok. Alright. Lepas tu lagi ni, apa lagi ni? Okay, ni cerita pasal taksi dekat Hong Kong. Okay, yang ni ceritanya ni. Ni pasal orang kata privacy lah, privacy pengguna. Yang jadi keluar artikel ni, aku ingat sebab apa? Sebab ada syarikat taksi buat hal ke benda ke tak. Rupa-rupanya ada artis beromen dalam kereta, dan yelah ada taksi tu pasang dashcam yang tembak dalam kereta kan, dan viral. Dan artis sebabkan viral tu, artis tu dia ada hubungan sulit ke apa kan, artis Cina tu, dan jadi kantoi sebab tu. Dah elok lah tu kantoi kan. Dah lah kau beromen lagi tu. So itulah dia. So itu privacy lah katanya. Ni dia cerita je, asal dia artikel dia panjang-panjang tu, ada cerita yang kuat dia dekat situ je, pasal artis tu kantoi ada hubungan sulit sebab dan beromen lah nak kata. So video dia tu jadi viral. Tu je. Tu je sobat man. Betul kau nak marah orang, kau dah dia tu dah kantoi buat cerita. Kadang-kadang kan orang kan, ni nak cerita sikit.
kadang-kadang yang ni aku tengok kawan aku yang mana pasang dashcam yang tembak luar, tembak dalam kan. Ni ada tembak luar mesti tembak dalamnya kan. Kadang-kadang ada yang tembak luar je. Tapi sekarang ni banyak kamera yang jenis tembak luar, tembak dalam, senang kan. Dia dah nampak dashcam tu tau, tapi nak juga merendak dalam kereta. Aku tak faham lah orang perangai macam ni. Betul tak? Untuk korang yang mana ada tu, kalau nak share dengan aku, kau share je dengan aku. Tapi pastikan lama-lama punya trip lah. Jangan. Nanti kau buat simpan peribadi lah. Kok yang lama-lama pun kalau share. Tapi tu salah sendiri lah. Merendak dalam kereta. Orang kena pula. Okay, setakat ni kalau pengalaman aku merendak dalam kereta, yang Mak Saleh sekali je. Itu pun sebab dia dah mabuk, dia dah muda semua. Aku dah cakap kau jangan. Dia buat tak reti lah, lantak kau lah. Tu Mak Saleh mungkin boleh tutup mata lagi lah. Tapi ada yang Melayu yang banyak. Tak maaf cakap, lagi Islam ni kau sibuk dah bawa anak dara orang keluar kan, sibuk berenda. Dan kereta orang pula tu, connect Grab pula tu, berenda. Kau tak ada pula nak berenda dalam kereta sendiri kan. Nak juga order Grab pun berenda dalam kereta orang. Aku pun tak faham lah korang ni. Kan, betul tak? Tu dah nampak kamera kadang tu ada tu. Alah, kalau yang aku memang tegur lah. Cakap jangan. Kena rendak dalam kereta aku. Lepas tu ada tu aku dah break kan. Main pula kau. Kadang dah tegur tu buat tak reti. Ada tu yang macam dalam kereta aku tak ada dashcam, okey lah. Ni yang ada dashcam pun dia dah nampak tu, dia buat re-show. Kau jangan ingat kalau viral kau punya tu, kalau kena kat aku, nasib korang lah. Memang kena punya lah. Kan, kalau kena kat aku ni, kalau aku pasang dashcam, kalau kau buat, kalau korang ada yang buat lah, memang kena lah dengan aku lepas ni. Nak je pasang ni. Dah lah Rafiq bagi free gift dashcam tu, tembak luar, tembak dalam kan. Okay, alright. Tak ada apa dah kot. So yang dekat Hong Kong tu ada pasal dashcam tu. Pasal sebelum ni pun dekat kita punya parlimen ada ulas juga pasal benda ni kan. Yang tu pasal dashcam tembak luar kan, yang tembak dekat luar tu. Yang so yang ni yang tembak dalam ni dekat Malaysia aku tak pasti lagi lah macam mana. Tapi yang ni pun Grab dah ada bagi tahu sebenarnya. Dia kata kalau kata jadi kes apa-apa ke, kalau boleh jangan viral ke lah, katanya lah kan. Tapi kalau dah geram kan, itu pulanglah masing-masing. Alright. Okay, tengah nak mengedit video yang korang tengah tengok ni tadi, keluar pula berita yang pasal iSinar KWSP. Dah berduyun pula WhatsApp masuk aku tengah nak edit video ni. Aku sekali lah video ni aku letak ujung pada korang. Okay, yang pasal iSinar tu, okay, mula apply 21 hari bulan Disember nanti. Okay, so mana-mana yang tak ada account, yang ni macam online punya ni, so korang kena dapatkan dia punya pin ke apa tu, kena pergi dekat kios lah. Korang kena pergi ke KWSP tapi tak pergi kaunter, pergi dekat kios dia, ataupun dekat branch bank yang mana ada kios KWSP lah, untuk dapatkan dia punya pin ke apa TAC tu. So nanti korang boleh log in online lah. Okay, tu korang kena pergi, sama ada korang pergi KWSP, pergi dekat kios dia tu, ataupun pergi bank. Ada branch yang ada benda tu lah. So ni mulai besok memang sibuk lah ni, aku ingat ni KWSP ni. Okay, so dia dah pecah dua kategori yang boleh apply untuk iSinar ni. Okay, satu, okay, golongan yang pertama ialah mereka yang dah tak mencarum 2 bulan berturut-turut atau lebih. So contoh macam aku yang dah bertahun-tahun tak carum dah ni, betul lah, boleh lah apply. Sebab kerja kita ni memang boleh carum sendiri kan, tapi aku dah duit tu dah guna masuk benda lain, masuk unit trust lah berbagai kan. Sebab tu aku tak ada carum dah KWSP. Okay, mana yang tu 2 bulan atau lebih, confirm boleh apply lah. Okay, lepas tu lagi satu kategori ataupun golongan, mereka yang gaji dipotong 30%, 30% atau lebih lah. Tapi paling sikit 30. Kalau kena potong 20% pun tak boleh apply, kena 30%. Baru boleh. So yang syarat ni bukan aku yang letak, jangan tanya aku macam-macam. Syarat ni KWSP yang letak. So 2 ni lah. Okay, 2 golongan ni yang boleh apply. Okay, so yang boleh apply macam tu lah. Yang paling sikit 10,000,
paling banyak 60,000. So katalah paling sikit tu 10,000, katalah dalam orang punya akaun, katalah akaun satu katalah dalam akaun satu korang tu ada 5,000 je. Kena pula yang muda-muda yang baru kerja ada 5,000 je. Tak apa, boleh keluar sampai 4,900 lah. So at least kena tinggalkan 100 dalam tu. So dia akan bayar pada bulan pertama terus shoot 4,900 kot tak silap aku, melainkan yang dapat keluar 10,000 tu bulan pertama bayar 5,000, dan balance tu akan bayar kemudian. So korang apply 21 hari bulan ni. So yang dia akan start bayar pada pertengahan Januari. Okay, boleh, jangan kalut-kalut So mana yang tak ada pin lagi untuk KWSP tu, boleh pergilah besok KWSP, pergi dekat kios tu untuk ambil dia punya nombor pin. So nanti nak buat urusan online senang. So dia tak akan buat urusan kat kaunter. Dan nanti link dia tu mungkin nanti aku akan share. Jangan main tekan link bukan-bukan je. Nanti scammer-scammer ni semua pandai, panjang akal lah semua. Pastikan link tu nanti link yang KWSP punya lah. Okay, alright. Okay, tu je. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.